Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wa din. Nastaghfiruhu, nastahdihi, wa natubu ilaihi, wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد وما يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال صدق رسول الله sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat dirahmati Allah sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada tengah hari ini hari Khamis 4 Rabiul Awal. Maafkan saya. Hari Khamis 4 Rabiul Akhir 1442 Hijriah bersamaan 19 November 2020. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Kita telah sama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah yang dipimpin oleh Tuan Imam kita, dan diucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Dirahmati Tuan yang mengimamkan solat berjemaah fardu zuhur berjemaah sebentar tadi. Dan kita teruskan sebagaimana yang telah saya nyatakan pada minggu lalu, minggu lepas kita kuliah zuhur kita teruskan juga dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini untuk seminggu sekali sahaja, iaitu pada setiap hari Khamis. Hari Khamis insya-Allah kita akan teruskan juga kuliah zuhur kita membincangkan isi kandungan kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Jadi matannya ringkas, penerangannya ringkas, maka kita teruskan penerangan berkaitan dengan bab solat. Ini masih dalam fasal yang ke-23. Jadi fasal 23 ni ada beberapa pecahannya. Yang pertamanya ada beberapa bahagian. Bahagian yang pertama telah kita terangkan dalam bab syarat sah solat pada minggu lepas. Jadi kita teruskan dengan bahagian yang kedua dalam tajuk pembahagian hadas, dan seterusnya berkaitan dengan aurat. Al-ahdathu isnan. Hadas ni ada dua, asghar wa akbar. Hadas kecil dan hadas besar. Fal asgharu, maka hadas yang kecil itu ma aujabal wudu. Maksudnya perkara yang mewajibkan wudu.
Maknanya di sini ialah apabila hadas seorang itu ada hadas kecil, bagaimanakah cara untuk mengangkat hadas kecil ini? Iaitu dengan berwudu. Perkara-perkara yang tidak boleh dikerjakan seorang muslim dan muslimah ketika berhadas kecil boleh dikerjakan apabila adanya wudu. Contoh macam sebentar tadi kita menunaikan solat fardu. Orang yang berhadas kecil, bila dia melakukan solat fardu, maka solatnya tidak sah. Kerana apa? Kerana syarat sah solat itu tak ada. Syarat sah solat mestilah seseorang itu suci daripada hadas. Sama ada hadas kecil atau hadas besar. Dia ada hadas kecil, semayang juga, maka semayangnya tidak sah. Contohnya mengerjakan tawaf. Orang yang ada hadas kecil, tidak sah tawaf dia. Dia bertawaf dalam keadaan berhadas kecil, tak sah tawaf dia. Itu dia. Ada ibadah-ibadah tertentu yang mesti dikerjakan dalam keadaan suci daripada hadas kecil. Jadi contohnya memegang mushaf. Bila kita ada hadas kecil, maka tak boleh kita memegang mushaf. Gitu. Jadi kita terangkan benda ni dalam kuliah-kuliah yang lalu. Wal akbaru ma aujabal ghusl. Dan hadas besar itu apa-apa yang mewajibkan mandi. Maksudnya seorang yang berhadas besar nak angkat hadas besar itu, nak sucikan diri dari hadas besar itu, maka wajiblah ia mandi. Jadi ada perkara-perkara yang ada pada seorang itu menyebabkan ianya berhadas besar dan wajib mandi. Kalau nak mengerjakan ibadah-ibadah tertentu seperti sembahyang, seperti tawaf, antaranya ialah perkara yang menyebabkan seorang itu berhadas besar, keluar air mani. Keluar air mani, hadas besar lah dia. Datangnya haid, sehinggalah haid itu kering, hadas besar dia. Datang nifas, sehingga kering darah nifas, hadas besar dia. Melakukan persetubuhan atau jima', berhadas besar dia. Sampai dia mandi wajib. Habis mandi wajib, sempurna mandi wajib, maka tiadalah hadas besar pada dirinya. Boleh dia mengerjakan ibadah-ibadah tertentu seperti solat, seperti tawaf. Boleh dah dia membaca Al-Quran dan sebagainya. Ini yang telah kita bincangkan di dalam kuliah-kuliah yang lepas, yang tu boleh rujuk balik. Baik, itu maksud pengertian hadas kecil dan hadas besar. Kerana apa tuan-tuan kita bincangkan hadas kecil dan besar ni? Kerana salah satu syarat sah solat ialah mestilah suci daripada dua hadas kecil dan dua hadas, iaitu hadas kecil dan hadas besar. Baik. Kemudian aurat, al-auratu arba'un. Aurat itu ada 4 bahagian. Pasal apa kita bincang aurat ni? Sebab salah satu syarat sah solat ialah disebut dalam kuliah kita yang lepas, iaitu wasatrul aurah, menutup aurat. Jadi al-auratu arba'un. Aurat ini ada 4 bahagian. Apa dia? Yang pertama, auratur rajuli mutlaqan. Aurat lelaki dalam solat dan di luar solat. Itu maksud mutlaqan. Mutlaqan ni sama ada kita dalam solat ke, di luar solat ke, itu mutlaq. Wal amatu fis salati. Dan hamba perempuan dalam solat. Seorang hamba perempuan tu mengerjakan solat, ada aurat, batasan aurat dia sama dengan aurat lelaki. Apa dia? Ma bainas surrah war rukbah. Dia adalah apa yang ada di antara pusat dan lutut.
dalam pandangan mazhab Syafi'i yang terpakai, yang kita gunakan, yang kita pakai dalam masyarakat Islam kita di Malaysia ini ialah minas surrah war rukbah, daripada pusat sampai ke lutut. Itu dia. Bukan lutut bukan lutut juga, pusat pun lutut juga. Kan. Kalau ma bainas surrah war rukbah, maknanya pakai seluar pendek. Tutup aurat lah bagi dia lelaki. Kan, pakai seluar pendek, nampak pusat, nampak lutut, tak apa, boleh semayang gitu. Jadi waktu kita lelaki Muslim di Malaysia ni, kita semayang pakai kain pelekat. Sebab kain pelekat tu menutup dari pusat sampai ke lutut. Kan? Kain pelekat ataupun jubah, kan, ataupun yang seumpama dengannya, yang menutup dari pusat sampai ke lutut. Ada pun dalam kitab ni disebut ma bainas surrah war rukbah. Kan, ini satu lagi pandangan. Dan juga pandangan dalam mazhab-mazhab lain. Betul terjumpa orang Arab. Kalau di luar sana, orang Arab dia semayang pakai seluar, atau orang utara seluar katok. Kan, seluar yang tak berapa nak tutup kaki tu, nampak betis, sampai nampak lutut kan. Dia melancong dengan isteri dia, bermula madu dengan isteri dia tutup habis. Nampak mata dia pakai produk. Suaminya pakai cap, pakai t-shirt, pakai seluar katok. Masuk ke surau, selamba dia. Yang kita bagi kain pelekat suruh pakai, dia tak mahu. Dia kata tak apa, ini pun okey dah semayang, kata. Jadi kita terusah bergaduh lah. Terusah cari masalah. Terusah jadikan benda itu sebagai satu perbalahan. Biarlah dia, itu cara mazhab dia, pegangan dia, ikutan dia, amalan dia. Biar kita di Malaysia ni, kita buatlah cara kita. Pakai kain pelekat, pakai lengkap, seluar panjang, kain pelekat, baju Melayu, jubah, ikut cara kita. Wallahu alam. Kemudian wa auratul hurrah fi shalah. Dan aurat perempuan yang merdeka. Al-hurrah itu perempuan merdeka. Al-hur lelaki merdeka. Al-hurrah perempuan merdeka. Fi shalah, dalam solat, jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kaffain. Seluruh badannya melainkan muka dan kedua-dua pergelangan tangan. Itu dia. Aurat perempuan merdeka dalam solat adalah seluruh badannya melainkan muka dan kedua-dua pergelangan tangan. Itu dalam masyarakat Nusantara, wanita memakai kain telekung, labuh sampai lutut. Telekung dan kain telekung. Kainnya macam kain pelekat jugalah, kain putih. Kan, ada yang kreatif, dia bawa taruhnya bunga-bunga kat ujung, macam-macam passion bunga nak bagi cantik. Ada yang berkala-kala, kala hitam ada, kala hijau ada, kala macam-macam lah. Kalau dalam iklan-iklan tu kan, dalam IG tu tengok dia jual kain telekung tu kan, cantik. Yang pakai telekung, model pakai telekung tu pun cantik juga. Kan, nak tarik kan, nak tarik perhatian masyarakat wanita untuk membeli kain telekung tu. Di model tu cantik, kan, comel aja, macam-macam design telekung je, kan. Itu masyarakat Islam Nusantara. Ada pun masyarakat muslimah di luar Nusantara, pelbagai kaedahnya.
Yang saya pernah jumpa, yang saya pernah tengok, dalam media sosial, yang hampir sama dengan kita, perempuan masyarakat muslimah yang hampir sama kita ialah masyarakat muslimah Asia Tengah. Asia Tengah ni Kak, Uzbekistan, yang stan-stan tu, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Kazakhstan, Titistan, Popostan, Tanjung Rambutan, Gohegostan, Setan. Kat mana negeri Uzbekistan? Dekat-dekat dengan negeri Setan. Tu kata Abdul Wahab, bukan kata saya. Tak ada, Kak cari dalam peta, buang masa. Tak ada pun negeri Kyrgyzstan tu, tak ada. Titistan, Popostan pun tak ada. Yang ada 5 negeri ni je. Negara-negara di Asia Tengah, dulunya dalam Soviet Union. Sekarang ni dah jadi negara merdeka, negara-negara Islam yang merdeka. Tu saya ada jumpa, ada nampak. Pakaian muslimahnya, seakan-akan telekong kita juga bila dia semayang, seakan-akan. Tapi kalau kita tengok yang lain, Arab, contohnya, ataupun di Eropah, Amerika, mereka tak pakai telekong, baju tu yang dia pakai. Kalau di Turki tu skirt labuh tu je, nampak kaki, tapi kaki pakai stokin lah. Kita pun pening, tengok pelik. Yang lebih pelik, ada orang kita pun tiru juga, pakai macam tu. Berpuluh-puluh tahun daripada atuk nenek moyang kita pakai macam tu, daripada nenek moyang kita pakai macam tu, dia tak mau. Dia kata tak apa, Tok Guru dia ajar pakai cara ni pun tutup aurat semayang sah. Tok Guru dia duduk kat mana tak tahu lah. Dia kata macam tu. Tapi sebenarnya kaedah kita tu adalah kaedah menutup aurat yang dalam solat yang paling sempurna. Paling sempurna. Jadi ikutlah cara kita, tak payahlah ikut cara dia orang. Dia orang tu dia orang lah, kan? Cara masing-masing. Kita tak pertikai cara mereka, mereka pun tak pertikai cara kita. Saling meraihkan. Itu indah ni Islam. Islam ni dia meraihkan kepelbagaian. Sebab itu ada 4 mazhab dalam fiqh. Kita meraihkan kepelbagaian. Kita sepakat satu, sembahyang mesti tutup aurat. Itu sama, sepakat semua mazhab. Tak kira lah apa mazhab pun, Hanafi ke, Maliki ke, Syafi'i ke, Hanbali, sama. Tapi kita berbeza tentang corak penutupan aurat. Tu kita berbeza pendapat. Kerana masing-masing ada hujah masing-masing. Jadi tak ada masalah. Lainlah kalau kita ada mazhab fiqh kata menutup aurat tu tak wajib dalam sembahyang. Tu beratlah. Itu mazhab bikin sendiri. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah, itu ahli punah wal ranah nama dia. Tak payah bogel sembahyang tu sah kata. Tu pening tuan-tuan. Itu pening. Kalau ada tok guru mengajar macam tu, tu pening. Itu pening. Baik. Wa auratul hurrah wal ammatu indal ajanib. Dan aurat perempuan merdeka dan hamba merdeka bersama lelaki ajnabi. Indal ajanib ni lelaki ajnabi. Lelaki ajnabi ni apa makna kak? Lelaki yang boleh dikahwini, yang bukan mahram. Bukan ayah kita, bukan abang kita, bukan adik lelaki kita, bukan pak saudara kita, bukan anak saudara kita. Jadi akak-akak kena tahu siapa itu mahram. Kena tahu. Dulu dia panggil muhrim. Sebenarnya sama je pengertian makna dia tu sama. Tapi dulu orang sebut muhrim, sekarang orang sebut mahram. Itu segi istilah saja. Tapi pengertian dia sama. Serupa juga macam maulud dengan maulid. Maulud, orang dulu sebut maulud, menyambut apa? Menyambut maulud. Bila sekarang orang sebut maulid. Tapi bila ditanya apa benda maulud, apa benda maulid, sama jawapan dia.
menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengertian sama, sebutan saja berbeza. Pasal apa sebut maulud? Sebab kitab berzanji namanya Majmu'atu Mauludi Syarafil Anam. Kan kitab berzanji yang kita baca berzanji tu, tengok kat kulit dia tulis. Kulit dia tu apa nama kitab tu? Majmu'atu Mauludi Syarafil Anam. Majmu'ah satu himpunan, kumpulan kisah-kisah, selawat-selawat, syair-syair tentang maulud kelahiran. Maulud tu kelahiran, bayi yang dilahirkan. Syarafil Anam, sebaik-baik manusia. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu timbul dia istilah maulud dalam masyarakat Melayu dulu. Jadi bila dikaji, ahli bahasa mengkaji, sebutan maulid lebih tepat kata ahli bahasa. Maka dia tukar, dinamakan maulid Nabi. Tapi tak ada masalah, orang sebut maulud pun boleh, orang sebut maulid pun boleh. Tak ada masalah. Dua-duanya memberi pengertian yang sama. Kan? Majlis siapa malam ni katanya ada majlis maulud, kata. Sama lah tu. Tu juga dia. Baca berzanji, baca surah marhaban, ceramah khas tentang kelahiran Nabi SAW. Siapa sebut malam ni ada apa majlis? Majlis maulid. Super. Jadi balik kepada tadi aurat tu, ya, al-ajanib, lelaki yang halal, yang bukan mahram dan halal dikahwini. Bukan muhrim dan halal dikahwini. Bukan ayah anda, bukan adik abang kita, adik lelaki kita, bapa saudara kita, anak saudara kita. Lain daripada itu, dia adalah boleh dikahwini. Kan? Sepupu halal dikahwini. Dia sepupu lelaki, boleh kan? Kita suka dekat abang sepupu kita, boleh kahwin, halal, tak ada masalah. Ya, bapa saudara suami kita, bapa saudara arwah suami kita, suami kita dah arwah dah, janda dah kita ni. Tak lama kemudian tu mak dia cakap, bapa saudara suami kamu minat kat kamu terima tak? Terkejut kita. Rupanya dia mati dah. Pak saudara suami itu pun pak tam duda juga. Dia suka kita, nak kahwin kita. Halal tak? Halal. Sebab bukan mahram. Pak saudara suami, bukan pak saudara kita. Itu dia. Anak saudara suami pun begitu juga. Anak saudara arwah suami. Suami kita tua sangat, kita baru 30, suami kita 65, meninggal baru 2 tahun meninggal. Dia ada anak saudara usia 35 tahun, kita umur 30 tahun. Anak saudara suami tu nak kita janda, nak kita. Boleh halal tak kahwin? Halal, sebab bukan mahram. Tu nak kena tahu tu. Kan? Jadi kena tahu. Jadi aurat perempuan merdeka dan perempuan hamba bersama lelaki ajnabi, jami'ul badan, ialah seluruh badan. Ini satu pandangan, satu pandangan mazhab Syafi'i. Pandangan mazhab Syafi'i yang kita guna pakai dalam masyarakat Islam itu ialah sama seperti dalam solat juga, subuh. Kalau kita pakai perkara 3 ni, ataupun yang disebut tadi ni, memang habis kelupung semualah pakai produk macam Nilofa tu. Contoh, ada jadi trend pula dah, semua ikut Nilofa. Esok Nilofa buka balik, esok semua ikut Nilofa buka balik, nampak muka. Jadi sebenarnya kita berproduk kerana apa? Kerana tuntutan syarak, kerana nak ikut artis. Tepuk dada tanya di dah.
Apa yang disebut semua ikut. Dia berpurdah, semua ikut purdah. Kan? Dia buka purdah, semua buka purdah. Dia buka tudung, semua buka tudung. Letih tuan. Sebab itu kita jangan jadikan artis sebagai ikutan. Jadikan alim ulama sebagai ikutan. Macam mana alim ulama tu? Ikut. Macam mana Ustazah Asma pakai? Ikut. Kan? Patutnya macam itulah kan. Ustazah Asma tak pakai purdah pun akak kenal kan. Ustazah Asma kan. Asma binti Ustazah Asma nama dia. Asma Harun. Macam tengok ada pakai purdah tak? Tak pakai purdah pun nampak muka cantik pula muka. Kan. Patut perempuan ada satu kaul mazhab Syafi'i menyatakan apabila timbulnya fitnah pada seseorang perempuan itu cantik sangat, terlalu cantik, sampai menggetarkan hati lelaki yang dah tua bangka pun bergetar hati dia, denyut. Tengok, di situ kata ulama fiqh wajib perempuan itu memakai purdah. Itu ada satu kaul. Cantik sangat, terlalu cantik. Tak tahulah macam Ainul Mardiah cantik. Memang Pak Haji masjid tengok pun Allah terbang kopiah. Contoh. Maka wajiblah perempuan itu memakai purdah sebab timbul fitnah. Tapi perempuan Melayu ni tak cantik mana pun. Minta maaf kak saya tak kata akak tak cantik. Di mata suami akak cantik. Perempuan Melayu ni cantik dia lain macam. Bak kata Datuk Jamal Abdillah, siapa bilang gadis Melayu tak menawan, kata dia. Kan? Perempuan Melayu cantik juga, tapi lainlah, taklah sama macam Arab, tak sama macam Iran, tak sama macam Turki, lain cantik dia, tak sama. Orang Melayu ni hidung pesek, hidung kembang. Orang Arab hidung mancung. Orang Iran hidung mancung. Hindustan kan, cantik, mancung hidung dia macam kajul tu, kan? Lain, tak sama. Tengok perempuan Jawa pula, lain pula cantik dia, tak sama, lain kan. Tengok Jepun pula, lain pula cantik dia, tak sama dengan orang bangsa-bangsa lain. Tengok Rusia, lain pula cantik dia. Jadi kecantikan itu adalah subjektif, tidak boleh diukur, tak boleh diukur dengan kiraan angka. Jadi akak-akak tengoklah, tepuk dada, tengok muka di cermin. Agak-agak aku wajib pakai purdah ke dah? Kalau tak wajib tak payah. Sekadar menutup mukamu, nampak muka dan dua tapak tangan saja cukuplah. Pakaian jangan menampakkan susuk tubuh. Ni kalau nak pakai tudung tapi pakai tudung tapi bajunya seluarnya nampak susuk tubuh. Kacau tu. Mengacaukan hati lelaki-lelaki di luar sana, termasuklah al-fadil tuan-tuan guru, ustaz-ustaz juga mensupport lah. Jangan cakap al-fadil ustaz tak ada naluri. Dia ada naluri lah. Manusia. Melainkan para nabi dan rasul saja yang nafsunya kamil, sempurna. Kalau kita ni tak usahlah, sama je, nampak tak nampak je. Baik. Kemudian wa inda maharimiha wan nisa'i, bersama mahramnya dan sesama perempuan. Wa inda maharimihima wan nisa', bersama mahramnya, bersama muhrimnya, dengan ayah dia, dengan abang adik lelaki dia, dengan pak saudara, anak saudara, contoh. Itulah mahram kita yang dekat dalam kalangan keluarga kita. Wan nisa', dan sesama manusia, sesama perempuan, ma baina surrah wa rukbah, iaitu adalah apa yang ada di antara pusat lutut ini, dari pusat ke lutut. Tu
Jadi perempuan ya, bila kita duduk di asrama, ada anak perempuan duduk di asrama, pesan-pesankan kepada anak perempuan yang duduk asrama, pakailah di dalam bilik asrama sopan-sopan. Bermakna sopan-sopan? Maksudnya pakai lengkap. Jangan pakai singlet dengan seluar pendek je. Ini ada ni. Minta mak cakap ada. Dia kata kat rumah ustaz, tak apa saya pakai singlet dengan seluar pendek kata. Itu jadi sumbang mahram. Itu malam Tuan Zul. Itu jadi sumbang mahram. Abang dengan adik perempuan melakukan zina, sama mahram lah. Abang dengan adik perempuan tu mahram, tak boleh kahwin, tapi melakukan zina, namanya sumbang mahram. Pasal apa? Adik lelaki, adik perempuan dia di rumah pakai singlet dengan seluar pendek. Orang dulu panggil hot pant. Ingat lagi arwah tu saya, arwah nenek saya sebut hot pant kata. Saya kata apa hot pant ni? Hot pant, H-O-T, hot, P-A-N-T, pant. Saya kata apa benda hot pant ni? Rupanya seluar pendek. Pendek tu tutup punggung kan. Wah kan, bila dah remaja, dah bujang pun faham kan. Tengok denyut lah apa lagi kan. Minta maaf lah dengan izin naluri kita pun terbuka. Tu rupanya hot pant. Pakai singlet dengan hot pant, seluar pendek di rumah. Memang itu tidak menutup aurat. Menutup aurat ni contoh t-shirt dengan seluar track, tu tutup aurat. Maksudnya tutup aurat bersama mahram di rumah, dengan ayah kita, dengan abang kita, dengan adik lelaki kita, pak saudara, anak saudara. Berlaku sumbang mahram. Ayah dengan anak perempuan berzina. Ayah tiri dengan anak perempuan tiri berzina. Berzina ke rogol ke? Kalau anak perempuan bawah 18 tu, tiri tak kira lah, rela tak rela, dia kira rogol kan Tuan Zul. Bawah 16 maksud saya. Bawah 16. Pasal apa? Anak perempuan tu tak jaga aurat dia di rumah. Dia tengok macam bapak aku tak boleh. Walaupun pak tiri pun dah jadi mahram halal. Seorang bapa tiri mengahwini anak tiri, dia jadi mahram kekal. Sebab apa? Sebab bapa tiri sudah menyetubuhi mak kita. Kita ni anak tiri, tu bapa tiri. Dia bapa tiri dah bersetubuh dengan mak kita. Kita ni jadi mahram kepada pak tiri dah. Tak boleh kahwin. Pak tiri kita tengok rupanya tak cukup satu, tak cukup seorang rupanya. Mak kita pun dia lenjan, kita pun dia lenjan sekali. Kaji rupanya tanya dah sesat. Rupanya kat rumah pakai singlet dengan seluar pendek hot pant. Mana orang tua tu tak berdenyut lah orang tua tu. Dia cari je jalan. Dia cari je jalan, terjumpa jalan dia, jadi paksa rela. Ini kisah benar. Tuan Zul, ada berlaku. Paksa rela. Mula-mula tak nak, lepas tu dah jadi nak. Kan? Macam mana boleh jadi kes polis? Sebab mak dapat tahu. Bila kita dapat tahu, dia buat report polis. Dia kata ayah tiri kita rogol kita. Itu dia cerita dia. Sebab itulah kita kena tahu cara-cara sebagai perempuan. Kita kena tahu cara-cara menutup aurat. Maksud pakailah sopan di rumah. Dalam bilik seorang-seorang atau lain cerita. Itu lain cerita. Tak disebut di sini. Kalau seorang-seorang, kita dalam bilik air mandi,
ataupun dalam bilik seseorang, itu lain, tak ada siapa-siapa pun, terkunci, itu lain. Itu dalam kitab fiqh ahli disebut, dia kata al-qubul wal dubur, kemudian depan dengan belakang saja aurat. Maknanya pakai sepeda pun tak apa, pakai seluar dalam pun tak apa, pakai coli je pun tak apa. Coli dengan seluar dalam, tidur dalam bilik kan. Perempuan ada tu kita mau cakap lah, ya, terpaksa sebutlah ni ilmu. Jangan pandang lain tak. Ada, ya, perempuan ni dia bila tidur dalam rumah, dia pakai selimut, dia pakai seluar dalam. Ada, boleh ke dikira tutup aurat ke? Tutup aurat lah, pasal dia seorang dalam bilik. Tak apa, aurat dia hanya kubul dan dubur saja. Sama lelaki pun cukup. Ada juga macam tu. Wallahu a'lam. Jadi itu dia, penerangan sedikit sebanyak tentang dua perkara dalam pasal yang ke-23 ni, iaitu pembahagian hadas dan aurat. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang kita akan sambung lagi dengan pasal yang ke-24, iaitu berkaitan dengan rukun solat. InsyaAllah pada kuliah kita pada minggu akan datang, insyaAllah kita akan sambung. Jadi itulah dia sedikit sebanyak apa yang kita boleh kongsikan pada tengah hari ini, ya, yang baik dari Allah SWT, dan kurang itu daripada kekurangan dan kelemahan saya mohon maaf daripada Allah SWT, Nabi SAW, dan dari tuan-tuan dan puan-puan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.